Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar sambungan kepada tajuk apa tu nama dia? Kesan daya ke atas konduktor pembawa arus. Untuk pengetahuan awak, first thing first yang kita kena tahu adalah bila ada arus akan ada medan magnet. Yang ini keluar silibus, tak ada, tapi dibincangkan dalam buku teks muka surat 138. Di mana kalau awak tengok buku teks muka surat 138, yang garisan warna hijau itu adalah medan magnet akibat arus. Kemudian bila suatu konduktor itu yang ada arus itu kita letak dalam satu magnet kekal. So dia dah ada dua medan magnet. First, medan magnet daripada arus dan yang kedua medan magnet dari magnet kekal. So, pertembungan medan magnet dua itulah yang menyebabkan muncullah medan lastik. Sebab itu bila kata medan lastik apa? Medan lastik adalah medan magnet paduan. Bergabung, dipadukan. Dipadukan hasil dari mana? Medan magnet hasil oleh interaksi antara medan magnet dari konduktor, iaitu medan magnet dari arus dengan medan magnet dari magnet kekal. Itu first. So, bila medan magnet dari arus, kita belajar, nak buat medan magnet garisan hijau tu macam mana? Kalau kita tengok kepada buku teks, kalau dot keluar, so kita guna tangan kanan. Tangan kanan kita guna tangan kanan. Awak tengok kat buku, letak tangan awak. Ibu jari dot keluar, so ibu jari keluar. So, kita punya jari yang lain akan menunjukkan arah lawan jam. So, itu yang warna hijau. Itu first medan magnet akibat arus. Medan magnet akibat magnet kekal always tunjuk kepada selatan. Sebab itu warna biru selalunya memang dari utara pergi selatan. So, bila bertembung, itulah ada medan lastik. So, medan lastik pula ada lemah, ada kuat. Yang kuat mana? Bila warna hijau dengan warna biru sama arah. Itu kuat. Tapi kalau hijau bertentangan arah dengan biru, maka dia lemah. Dekat lemah itulah daya bertindak. Itu first. Kalau kita lukis medan lastik. Kalau kita tak lukis medan lastik, kita boleh guna petua tangan kiri Fleming. Di mana jari tengah menunjukkan arus, so keluar ke arah kita, masuk ke arah buku. Jari telunjuk always ke selatan. So ini utara pergi selatan. Ibu jari adalah daya. Itu kita belajar sebelum ni. Semua dah faham, betul? Untuk hari ini kita sambung. Daripada tengok kepada slide. Apabila gegelung disambung kepada satu bekalan kuasa. Apa itu gegelung? Asalnya dia garis lurus pada A, B, C, D. Tapi dia lipatkan ataupun dibentuk jadi lipatan segi empat. So bentuk dia macam yang dekat bawah ni. So yang dekat bawah ini kita panggil gegelung. Bila gegelung ini disambung dengan punca kuasa atau bekalan kuasa. Maksudnya kalau gegelung ni, awak tengok pada slide. Kalau gegelung ini ditambah dengan punca kuasa, maksudnya kat sini saya letak positif, dekat sini saya letak negatif.
apa akan jadi? Arus bergerak dari positif ke negatif. So dari positif buat anak panah tu. Okay, anak panah A pergi B, B pergi C, C pergi D, D pergi terminal negatif. So dekat sini adalah menunjukkan arus mengalir dari A ke B ke C ke D. Ataupun kalau kita terbalikkan. Okay, kalau kita terbalikkan, contoh, tadi positif atas. Ni kita buat positif bawah, negatif atas. Apa jadi? Ingat, arus mengalir dari positif ke negatif. So, dari positif, okay, terminal positif pergi D, D pergi C, C pergi B, B pergi A pergi ke terminal negatif. Semua faham? Faham. Okay. So, itu belajar arus. Kenapa kita tak kena tahu aliran arus? Sebab pada slide yang kedua. Okay. Ni slide kedua kita yang buat kalau buku teks dekat bawah. Okay. Dia kata apa? Dalam buku teks kata, gegelong yang membawa arus akan berputar pada suatu paksi putaran. Maknanya dekat sini, kalau kita tengok dekat gambar positif, negatif. Okay, kita tengok dulu ni positif, ini negatif. So kita tahu arus akan mengalir dari A pergi B, B pergi C, C pergi D, D pergi terminal negatif. Okay, so benda ini akan menyebabkan gegelong berputar. Akan menghasilkan paksi putaran. Kenapa boleh terhasil? Sebab dalam buku teks muka surat 142 mengatakan putaran berlaku kerana terdapat sepasang daya. Okay, ada satu pasang daya kiri dan kanan yang mana sama magnitude. Magnitude sama, maksudnya kuasa ataupun dia punya daya tu nilai sama. Tapi bertentangan arah bertindak pada gegelong itu. Maksudnya ada berlaku daya dekat gegelong ni. Dekat mana berlaku daya tersebut? Dekat arus yang mengalir lah. Dekat mana? Dekat sini saya tunjuk. Dekat sini. Okay, ini berlaku daya yang pertama. Okay, dan dekat sini akan berlaku daya yang kedua. Okay, apa yang berlaku dekat situ? Okay, yang berlaku dekat situ, kita kena guna petua tangan kiri Fleming. Okay, awak tengok dekat A dengan B dulu. Okay, A dengan B masuk ke keluar? Masuk. Dia masuk. Okay, so kita masuk. Okay, lepas tu utara pergi selatan. Maknanya ke kanan ke kiri? Kiri. Ke kiri. So, pusing tangan awak tu ke kiri. So, daya ke mana? Atas ke bawah? Atas. Pandai. So, dia punya daya ke atas. Yang ini di sebelah kiri. Semua faham? Faham. Boleh? Okay, now kita tengok bahagian yang kedua. Okay, yang tengok C dengan D. Okay, dekat CD kita lukis dah arah arus. So, arah arus dari pandangan mata kita masuk ke keluar? Keluar. Keluar. Okay, keluar. So, awak buat petul tangan kiri Fleming tu, jari telunjuk keluar. Okay, lepas tu arah utara pergi selatan. Maksudnya ke kiri ke kanan? Kiri. Okay, so ke kiri. Jadi, bila awak ke kiri, awak punya jari tengah ni keluar.
So apa arah dari awak? Ke atas ke bawah? Ke atas. Sure. Bawah. Dia ke bawah. Jari tu macam terpelek sikit. Saya pun tak boleh nak buat habis. Mula-mula jari tengah ke arah kita. Lepas tu jari telunjuk pergi ke kiri. So daya kita ke bawah. Jelas? Jelas. Okay. So bila daya ke bawah. Dekat sinilah maksud dalam buku teks mengatakan terdapat sepasang daya sama magnitude, maknanya kuasa naik atas dengan kuasa turun bawah sama je besar dia tetapi bertentangan arah. Boleh? Boleh. Okay. So now kita pergi slide seterusnya. Okay. Tadi kita menggunakan tangan kiri Fleming. Okay. So now kita tengok dari segi medan plastik. So macam mana bentuk dari segi medan plastik? Awak boleh rujuk buku teks muka surat 143. Okay, awak tengok. Okay, yang belah kiri dulu. Okay. Belah kiri, kenapa pangkah kiri dot dekat kanan? Sebab dekat rajah kita tadi, AB kita masukkan. Bila masuk, kita kena buat tanda pangkah. Rujuk pada buku teks surat 138. Okay, dia kata bila masuk, pangkah. So, dekat AB masuk. So, pangkah. Dekat sini keluar. So, dot. Itu yang kita buat dekat slide yang ketiga ni. Okay. So, bila dia belah kiri masuk, belah kanan keluar. Okay, now macam mana nak buat garisan warna hijau? Guna genggaman tangan kanan. So, awak tengok dekat tangan kanan. Okay, bila keluar, X tu keluar kan? Okay, X tu masuk. Sorry, maafkan saya. Okay, X tu masuk. So, ibu jari tangan kanan awak ni awak genggam tau. Jari lain genggam, ibu jari je keluar. So, bila X masuk, so kita punya arah tangan adalah ikut arah jam. Semua dapat? Dapat. Okay, so dekat yang keluar, dot tu maksudnya keluar. So bila keluar, kita punya jari lain ni adalah arah lawan jam. Semua dapat? Dapat. Cikgu, so kalau arah masuk dia tangan belah kanan, kalau dia keluar belah kiri lah, tangan belah kiri. No! Habis. Bukan! Sebab pusing Kalau kan arah jam. bukan. Tumbuk kang. Okay, kalau arus tak kisah masuk ke, keluar ke, okay, bila kita nak tahu medan magnet dari arus. Ingat tahu, medan magnet dari arus, kita tengok genggaman tangan kanan. Okay. Nampak aku dah tunjuk penumbuk dah. Okay. So, dekat pangkah dengan dot tu, kita tengok bila kita lukis, kan kita lukis tadi kan mula-mula kan kita tengok spectrum positif dekat mana, negatif dekat mana kan. So kita lukis arah arus kan. Okay. So bila dah lukis arah arus, so kalau kita tengok kat sini, AB dia masuk. Okay, bila masuk, that's why kita lukis X. Okay, bila keluar, CD keluar. So, kita lukis dot. Okay. So, macam mana warna hijau ni muncul? Okay, warna hijau ni apa? Ini medan magnet dari arus. Jadi, nak keluar yang warna hijau, guna genggaman tangan kanan.
So X tadi masuk. So bila masuk, ibu jari kita ni masuk dekat skrin ataupun masuk dekat buku. Kalau ni buku awak, okay. Kalau tengok tempat lain ni, saya ada tunjuk ni buku. Okay, ni ibu jari awak masuk. Okay, masuk dekat kertas. So, kita punya arah jari lain ni adalah ikut arah jam. Okay, tapi kalau dot, dia keluar. Kalau keluar macam mana? Buat macam ni. Keluar. So, jari hijau kita, garisan hijau kita lawan arah jam. Faham? Faham. Okay, tak apa tanya. Jangan salah faham je. Okay, bila benda tu dah settle, okay. Ketiga, apa kita buat? Garis warna biru. Okay, macam mana nak muncul warna biru ni? Sebab dia daripada arah medan magnet kekal. Kalau kekal, mesti dari utara pergi selatan. That's why dia warna biru semua ke selatan. Okay, so baru kita tengok. Okay, kita tengok yang X dulu, pangkah dulu. Okay, kalau awak tengok dekat pangkah, okay, ni pangkah. Okay, bahagian yang bawah ni. Okay, dia sama arah, hijau ke kiri, biru pun ke kiri. So, dekat sini, dia kuat ke lemah? Kuat. Nice. So, dia kuat. Okay, yang atas. Hijau ke kanan, biru ke kiri. So, kuat ke lemah? Lemah. Okay, so dia lemah. Okay, now tengok yang dot pula. Yang bawah. Hijau kanan, biru kiri. So dia Lemah. lemah. So atas automatik adalah Kuat. kuat. Okay, jadi kita dah belajar sebelum ni kan. Bila lemah akan ada daya. So daya. So ni daya lah. Okay, yang lemah. Yang lemah kat sini, sini daya. Jangan daya ke arah dot tu mesti menjauhi dot. Okay, menjauhi. Okay, sebab itu bila kita lukis arah daya nanti, okay, arah daya kita jadi macam mana? Macam ni lah. Ni arah daya. Ini kalau kita guna medan lastik untuk menentukan arah daya. Kalau guna tangan kiri tadi, tangan kiri ni kalau soalan tu tak lukis medan lastik, awak nak tengok. Macam tadi. Macam gambar tadi ni, gambar yang ini, kita tak ada gambar arah medan lastik. Tak ada. Takkan nak lukis rajinnya. Tak payah lukis. Okey, kalau soalan objektif, keluar gambar soalan macam ini, tak payah lukis. Awak guna tangan kiri, Fleming. Tapi kalau soalan biasanya, kalau kertas objektif, keluar yang tangan kanan, tangan kiri. Okey, tapi bila yang ni, kalau keluar yang ada lukis-lukis medan lastik ni, tak payah lagi lah guna tangan kiri Fleming. Kita gunalah buat lemah tu. Okay, sebab kita dah ada lukisan medan magnet. Jelas? Jelas. Boleh Jelas. Okay, good. Okay, now. Okay, so dekat sini, bila yang dekat sini dia tunjuk. Okay, jadi tadi AB kita kata daya ke atas, CD kita kata daya ke bawah, itu yang menyebabkan ada kesan putaran. Awak bayangkanlah benda ni macam ni, dia berputar. Okay. So kesan putaran gegelung pembawa arus, maknanya gegelung ni ada arus. Okay, dia akan menghasilkan kesan putaran. Okay. Dan ini adalah prinsip kerja motor arus terus. Okay. Apa itu motor arus terus? Kita tulis pada seterusnya. Motor arus terus mengubah tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Kenapa? Sebab tadi kan kita belajar dekat bawah ni.
Okey, dekat bawah ni kita bagi dia arus. Okey, daripada ada arus, berlakulah ada daya. Bila ada daya, barulah dia boleh berputar. Sebab itu kita kata motor arus terus adalah mengubah tenaga elektrik iaitu arus kepada tenaga kinetik iaitu berputar menggunakan kesan putaran gelembung. Sebab tu macam contoh washing machine, contoh apa lagi yang ni, apa nama dia tu? Blender. Okey, itu adalah contoh-contoh yang menggunakan motor arus terus. Okey, komponen yang penting, motor arus terus ni adalah komponen yang penting. Okey, komponen yang penting dalam motor arus terus adalah ini, komutator. Ni biasa keluar. Okey, objektif je lah. Okey, komutator yang berputar bersama gegelung segi empat tepat. Berus karbon yang bersentuhan dengan komutator adalah tetap pada kedudukannya. Sekejap kita ada kot contoh. Ni berus karbon. Kalau tengok dekat X tu, warna hitam tu nama dia berus karbon. Komutator yang bentuk separuh bulatan tu adalah komutator. Biasanya kalau keluar soalan dia suruh labelkan. Biasalah. Mana berus karbon, mana komutator. Okey. Okey, ini adalah, sini dia tunjuk separuh putaran pertama. Okey, ini adalah kalau awak tengok pada buku kerja, buku teks, muka surat 144. Okey, itu adalah prinsip kerja motor arus terus. Okey, kita tengok pada separuh putaran yang pertama dulu. Okey, tengok pada buku teks boleh, tengok pada sini pun boleh. Kalau saya tunjuk gambar, saya cakap. Okey. Kalau kita tengok pada separuh putaran yang pertama, berus karbon kita ni terletak pada ataupun sentuh pada komutator X yang warna merah ni. Ataupun berus karbon X, dia sentuh pada komutator warna merah. Nampak? Okey. Berus karbon ni ada bekalan kuasa. So ada positif, ada negatif. Dekat X positif. So yang positif dia ikutlah aliran yang warna pink tu. Nampak kan? Warna pink tu adalah aliran arah arus. Daripada positif pergi negatif. So pada separuh yang pertama, putaran yang pertama, berus karbon X akan bersentuh dengan komutator merah, manakala berus karbon Y bersentuh dengan komutator biru. Okey, arah arus bergerak dari A ke B ke C ke D ke arah terminal negatif. Okey, pada ketika ini tadi kita dah buat. Okey, pada ketika ini dia kata pada keadaan AB, daya ke bawah. Macam mana kita nak check? Kita gunalah tangan kiri Fleming. Okey, kalau macam ni, A dekat B, arus masuk ke keluar? Masuk. Okey, masuk. Okey, utara pergi selatan, ke kiri ke kanan? Kanan. Okey, so tangan awak ikut tak? Masuk, mula-mula jari tengah, masuk ke arah buku. Masuk, lepas tu jari telunjuk pergi kanan. Apa jadi pada ibu jari awak? Ke atas. Sure, Asna? Saya ke bawah. Ke bawah. Okey, macam ni. Kita tengok kat buku, tak pun awak macam ngadap buku tu. Okey. Macam saya tengah ngadap ni, okey, mula-mula jadi tengah dulu. Masuk. Okey, jadi tengah dulu. Masuk ke sana. Masuk ke bukan ke arah awak, ke depan. Okey. So, lepas tu jari tunjuk ke kanan. Kenapa ke kanan? Sebab selatan belah kanan. Okey, ke kanan. Jadi awak punya ibu jari ke bawah. Sebab itu pada garis AB, daya ke bawah. Jelas semua?
Cikgu memang kena guna tangan kiri kan cikgu. Tadi guna betul, tangan kanan. kiri. Tak, bukan tangan kiri. Okay, ingat macam ni je. Bila nak tentukan daya, tangan kiri. Bila nak tentukan medan magnet, genggaman tangan kanan. Okay? Okey, cikgu, terima kasih. Sama. Bertanya je sebab benda ni baru. Okay, jadi kalau tadi kita dah tahu belah BA ni, AB ni turun ke bawah, automatik pasangan lagi satu dia akan naik ke atas. Tak payah check pun tak apa. Satu je. Okay. Sebab kita dah tahu putaran gegelung akan berlaku sama magnitude tapi bertentangan arah. Okay, itu yang berlaku pada putaran yang pertama. So, AB dia turun bawah, CD dia akan pergi naik atas. Awak bayangkan benda tu macam berputar. Okay. So, bila berputar, apa jadi? Okay, kita pergi tengok dekat putaran kedua. Okay. Kalau kita tengok kepada putaran kedua, belah kiri dah jadi CD lah. Sebab tadi dia dekat kanan. Okay, lepas tu dia berputar. Okay, bila dia berputar, dia dah pergi ke kiri. Dan AB tadi yang dekat belah kiri, dia akan pergi ke kanan. Semua faham? Faham. Okay, so sebab itu, pada ketika putaran yang kedua, apa yang berlaku? Berus karbon Y sentuh komutator merah, berus karbon X sentuh komutator biru. Okay, so dekat sini sama juga kita tengok arus tetap mengalir daripada X ke Y, positif ke negatif. So warna pink tu adalah aliran arus. Okay, so dah tahu aliran arus, okay, kita nak check dia putar macam mana pula. Okay, so dekat sini kita fokus pada putaran kedua CD. Okay, belah kiri tu CD. CD kalau kita tengok masuk ke keluar. CD dekat putaran kedua. Masuk. Okay, so CD masuk. So masuk. Awak tekan je buku. Kalau awak ni buku awak kan, okay, awak tekan masuk. Okay, lepas tu utara pergi selatan. Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. So ni masuk. So dia pergi kanan. So daya awak ke bawah ke atas? Bawah. Ya, bawah. So automatik dekat sini dia akan ke bawah. So automatik yang belah sana dia akan ke atas. Okay, so sebab tu dia tunjuk anak panah macam tu. So apa yang berlaku? Gegelung AB tu ke atas, gegelung CD tu ke bawah. So gegelung berputar dalam arah yang sama dengan separuh putaran yang pertama. Maksudnya dia akan putar macam ni je lah. Putar. Lepas tu putar lagi. Putar lagi. Macam buku. Macam buku ni. Mula macam ni putar. Okay. Mula macam ni. Ni AB, sini CD. Okay. So dia pindah. Lepas tu dah komutator dah bertukar sentuhan. Lepas tu dia putar lagi. Komutator bertukar sentuhan. Dia putar lagi. Faham? Faham. Boleh Okay. So, putaran itu akan berterusan. So, dekat sini kita kata akan ada faktor-faktor mempengaruhi kelajuan putaran. Maksudnya saya ni, buku ni atau gegelung ni, dia boleh berputar sangat laju ataupun dia boleh berputar sangat perlahan bergantung kepada 3 faktor. Apa faktor yang pertama? Faktor pertama adalah arus. Macam biasalah. Semakin tinggi arus dalam gegelung, semakin tinggi kelajuan putaran motor. Semua faham? Okay.
Okay, yang kedua adalah kekuatan medan magnet. Semakin tinggi kekuatan medan magnet, semakin laju putaran motor. Okay, dan yang ketiga, gegelung dengan lebih banyak lilitan. Maksudnya gegelung lebih banyak lilitan ni, dekat gegelung ni, tak ada pula contoh. Okay, dekat gegelung ni dia ada lilitan-lilitan yang halus. Okay. So kalau dia ada lilitan-lilitan yang halus dekat sepanjang gegelung ni, so semakin banyak lilitan, gegelung dengan lebih banyak lilitan. So semakin banyak lilitan pada gegelung, semakin laju putaran motor elektrik. Okay. Okay. Now kita pergi last slide. Okay. Bila kita dah tahu suatu alat elektrik itu, dia sebenarnya ada motor arus terus agar alat itu boleh bergerak. Ataupun agar suatu alat itu boleh menukarkan arus kepada menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Okay, jadi dekat motor tu sebenarnya ada dua jenis motor. Okay, pertama motor tanpa berus. Okay, dan yang kedua motor berberus. Okay, apa persamaan dia? Dua-dua ada magnet, dua-dua ada gegelung. Okay, dan dua-dua menggunakan daya magnet untuk hasilkan putaran macam kita dah belajar tadilah. Okay, bezanya satu ada berus, satu tak ada berus. Nanti awak boleh rujuk pada gambar yang lebih cantik lah yang dekat pada muka surat 146 buku teks. Okay. Okay, dekat motor tanpa berus, beza dia pada motor tanpa berus, gegelung pegun, magnet berputar. Tapi kalau motor berberus, magnet yang pegun, gegelung yang berputar. Okay. Perbezaan kedua, kalau motor tanpa berus, dia tiada berus karbon. Maknanya tak ada geseran berlaku antara berus dengan komutator. Okay. Tapi kalau motor berberus, dia akan bergeser dengan berus karbon. Okay. Ketiga, motor tanpa berus disebabkan dia tiada geseran, maknanya dia tiada percikan bunga api. Tapi kalau motor berberus disebabkan dia bergeser, maka ada percikan bunga api. Dan last, bezanya motor tanpa berus bunyi lemah. Maknanya bunyi tak kuat. Kenapa tak kuat bunyi? Sebab tak ada geseran. Okay? Tapi kalau motor berberus, dia berbunyi kuat. Sebab dia ada geseran. Setakat ni semua faham? Faham. Okay. Sebab itu biasanya alat elektrik menggunakan motor tanpa berus. Apa kelebihan motor tanpa berus ni? Yang pertama tadi, dia tak ada bunyi. Kurang bunyi. Dia lebih senyap. Dan yang kedua, sebenarnya harga dia lebih murah. Dia kurang kos. Sebab awak tengok gambar pun, kalau motor tanpa berus, dia lebih simple berbanding motor berberus. Mungkin motor berberus ni ada kelebihan lain yang kita pun tak pasti. Saya pun tak tahu. Sebab saya pun baru tahu benda ni tentang motor berberus dengan motor tanpa berus. Okay, so baru masuk silibus yang. Okay, setakat ni semua okey. 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 Bagi saya silibus yang ini dia dah mudah sangat. Okay, so sampai sini sahaja kelas kita. Saya nak awak buat nombor 3 dengan nombor 4 muka 148 praktis formatif 4.1 dan hantar sebagai tugasan evidence PBD. Okey? Baik, Okey. Okay, itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih.